interest, ada simple interest, ada compound interest. Simple interest kita dah belajar sebelum ni. Compound interest kita akan masuk yang sekarang ni. Okay, meaning. Maksudnya apa? Untuk simple interest ni, interest dia kita earn on the principal investment. Bermaksud dia berdasarkan prinsipal semata-mata. Contohnya kalau kita melabur 1,000, interest dia automatik berdasarkan 1,000 tu. Kalau kita pinjam 1,000, interest dia adalah berdasarkan 1,000 yang kita pinjam tu untuk setiap tahun yang diperlukan. Itu maksud dia. Tapi untuk compound interest, dia berbeza. Bermaksud interest dia akan berdasarkan interest yang sebelum. Contohnya P kita, saya ambil nilai 100 lah, senang sikit-sikit untuk kita kira. Okay. Kalau kes yang pertama ni, dia adalah simple interest, simple punya cerita, bermaksud kalau kita letak rate yang sama, rate dia 10%. Contoh. Okay. Jadi pada tahun pertama, yang pertama, berapakah interest dia? Interest dia sama dengan apa? P, R dengan T kan? Jadi P dia berapa? RM100. R dia berapa? Rate dia adalah 0.1. Datang daripada mana? Rate dia ni lah. 10% adalah 0.1. Dan apakah T dia? T adalah tempoh dia. Oleh kerana ni tahun yang pertama, tahun 1, okay, interest dia adalah 1 lah, 1 tahun. Jadi apakah nilai dia ni? Maksud I dia akan jadi RM110. Kalau yang ini adalah kita kata melabur lah, melabur dia positif sikit. Pelaburan. Bermaksud masuk duit 100, selepas 1 tahun dengan rate yang berikut ni dan tempoh setahun, dia akan dapat interest dia bersamaan dengan RM10. Daripada mana RM10 ni? Daripada prinsipal 100 darab dengan rate 0.1 dapatlah RM10. Bermaksud S dia berapa? S dia berapa kat sini? S dia adalah T ataupun prinsipal tambah dengan I lah, interest yang kita dapat. Jadi selepas setahun, duit dia adalah 110. Ini adalah simple interest. Bermaksud 100 dia labur, cukup setahun, dapat interest RM10, dia cek balik account, dia akan jadi 110. Okey, tahun kedua, naiklah tahun kedua. Jadi bila naik tahun kedua, apakah interest dia? Apakah interest dia? Masih lagi interest yang sama, masih lagi PRT, tapi kali ni P dia masih 100. Rate dia 0.1. Tapi T dia berapa? T dia berapa? T dia dah jadi 2 tahun. Jadi darab dengan 2 lah. Yang itu dia akan jadi RM20. Jadi bila macam ni, S dia selepas 2 tahun, berapa agak-agaknya? Berapa S dia? 120. 120 ke 130? Okey, jawapannya 120. Sebab apa? Sebab yang 20 ni, dia dah termasuk yang 10 ni. Bila kita kira tahun 2, bermaksud setiap tahun dia 10. Tahun kedua pun dia dapat 10 sebenarnya. Dia dapat 10 sebenarnya. Tapi kita kira 2 tahun melambangkan termasuk tahun 1 dengan tahun 2. Jadi 20 ni bukan kena tambah dengan 110, tapi kena tambah dengan prinsipal yang asal. Bermaksud dia naik 120, bukan 130. Bermaksud kita boleh nampak. Daripada sini kita boleh nampak, kita boleh teka. Okey, contohnya kita nak tahun ke-5. Contohlah ni. Ni kiraan mudah Jadi apa I dia? I dia confirm dah RM50. Betul kan? Tahun 1 10, tahun 2 20, tahun 5 dia 50 lah. Jadi apakah S dia? Selepas 5 tahun. Akan jadi 150. Ini maksud simple interest. Kita boleh jangkakan dan dia semuanya berdasarkan prinsipal P. Okay, prinsipal yang asal ataupun modal yang asal. Itu contoh simple interest. Yang ni simple interest. Tapi bagaimana kalau kita masuk compound interest? Kita melabur 100 tapi kita tak gunakan simple. Kita nak gunakan compound. Okay, compound rate lagi sama. Kita boleh guna contoh yang sama.
10% 0.1. Okey, untuk tahun 1, apakah I dia? I dia masih sama juga dengan PRT, okey, iaitu 110. Dapatlah RM10. Ataupun di hujung tahun 1 nilainya adalah 100. Yang ni. Tahun 1 betul lah dapat 100. Sebab kita compound, ada compound. Okey, tapi bila naik tahun 2, I dia kita tidak berdasarkan prinsipal yang asal, PRT. Dia berdasarkan prinsipal yang mana? Duit ataupun yang sudah ada dalam akaun tu. Apakah yang dah ada dalam akaun tu? Iaitu 110. Yang ni. Ni. Selepas setahun, duit dia dah jadi 110. Okey. Bila ini adalah case compound, bila case compound, setiap tahun tu diambil kira. Jadi bila duit di hujung setahun dah 110, naik tahun kedua, yang diambil kira adalah S tu, iaitu 110. Darab dengan 0.1, darab lagi 1 lah untuk tahun kedua. Sebab bila kita darab 2, itu melambangkan tahun 1 dengan tahun 2. Jadi berapa dapat ni? Yang ni akan dapat RM11. Jadi S dia berapa? S dia akan jadi 121. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya kat sini, setiap kali naik tahun yang baru, pengiraan dia mestilah berdasarkan di hujung tahun yang sebelumnya. Itu adalah compound punya pengiraan. Kalau untuk simple, dia berdasarkan prinsipal asal. Yang inilah cerita yang kat sini. Yang ni. Interest dia berdasarkan prinsipal. Tapi interest dia untuk compound ni, compoundnya bahagian berdasarkan interest sebelum. Yang ni kan, ni dah dapat 110. Bila naik tahun kedua, kita ambil kira prinsipal baru 110. Nanti bila naik tahun ketiga, contoh, bila naik tahun ketiga, I dia untuk ambil kira P yang baru. P baru apa? Iaitu 121 lah. 121 lah yang ini. Iaitu yang sebelumnya. Dan darabkan rate yang sama. Darabkan tahun. Sebab kita tak boleh darab 2 atau darab 3. Sebab apa? Sebab yang ini tak termasuk, tak boleh nak dikira termasuk tahun 1 dengan tahun 2. Jadi kita kira tahun by tahun. Jadi yang ini nilainya berapa ni? Contohnya lah. 12101 adalah RM12 seposen. Jadi sebenarnya S dia dah jadi berapa? S dia dah jadi 133 point posen. Okay. Kalau kita bandingkan, kalau tengok tahun 2 kat sini dia 120, tapi ni dia 121. Kat sini tahun 3 dia berapa? 130. Kat sini dia jadi 133. Mana yang lagi cepat naik? Interest dia. Mana lagi cepat naik? Compound lah, compound. Okay. Jadi kalau awak nak buat pinjaman ataupun orang kata pelaburan, usefulnya adalah kalau compound ni adalah gunakan untuk pelaburan. Kerana apa? Interest dia lebih. Kalau pelaburan ni awak dapat duit. Jadi interest dia lebih, awak dapat duit dia pun lebih. Dan simple interest adalah untuk loan, pinjaman. Kenapa? Rate dia punya interest kata tak naik-naik, tak naik dengan mendadak. Jadi untuk buat pinjaman, gunakan simple. Untuk membuat pelaburan, gunakan compound. Okay, definisi untuk compound interest, interest calculated on the initial principal. Initial principal ni adalah bermaksud principal di hujung setiap tahun yang terlibat, which also include all the accumulated interest from the previous period on deposit or loan. Okay, dari formula dia, bila kita gantikan, S akan bersamaan dengan, ini untuk mencari, S ni apa? Amount. Kita tak ada guna perkataan simple sebab simple tu melambangkan simple interest lah, amount, ataupun nama yang lebih tepat adalah future value. Nilai masa depan. Nilai akan datang. Nilai yang di hujung tempoh tu. Ni. Ni S kita ni nampak.
Dan nilai S kita ni. Ni nilai yang kita nak cari S ni. Jadi formulanya adalah P1 tambah I kuasa N. Dan selepas itu baru kita boleh cari interest ni. Ingat, untuk compound interest, semudah-mudahnya kita tak boleh cari I dulu. Kita kena cari S dulu. Daripada formula 1 tambah I kuasa N. Dan I ke adalah hasil jawapan S tu tolak dengan prinsipal mengikut soalan. Yang ini, yang saya tunjukkan dalam jadual ni, nanti saya akan tampalkan benda ni dekat slide jugalah. Itu frequency of conversion ni. Yang ini, frequency of conversion ni, dia berdasarkan apa? Berdasarkan nilai yang dicompoundkan tu. Kalau kita perhatikan soalan compound, kalau kita tengok compound ni, dia ada compound di belakang. Compound annually. Saya katakan kuning. Lepas tu ada soalan tanya compound semi-annually, compound quarterly, compound monthly, compound every 2 months, compound daily. Nilai-nilai yang ada di belakang compound ni, dia memberikan maksud untuk mendapatkan nilai M apa. Apakah nilai M kita? Okay. Jadi macam mana nak cari nilai M tu? Berdasarkan compound tu. Kalau compound kita tu adalah annually, berdasarkan soalan jadi nilai M tu adalah 1. Okay. Kalau annually, nilai M adalah 1. Dia kita bandingkan annual tu, perkataan-perkataan ni, perkataan annual, semi-annual, quarter, monthly tu kepada tahun. Semua nampak pen saya? Nampak. Tahu bentuk apa ni? Bulat. Ini adalah pizza. Ni adalah pizza yang saya lukis. Tahu pizza bentuk macam mana? Biasanya bulat lah. Sekarang ni adalah pizza petak semua. Tapi biasa pizza adalah bulat. Saya nak bandingkan sekarang ni macam mana maksud pizza tu dengan perkataan-perkataan ni. Okey, kalau pizza kita ni satu bulatan, itu melambangkan satulah nilai dia. Kalau dia adalah annual, bermaksud annual tu apa? Annual tu penuh. Setahun penuh. Annual tu maksudnya setahun. Every year lah. Jadi dia adalah satu bulatan penuh. Dalam satu bulatan penuh ada berapa bahagian? Ada berapa bahagian? Ada satu bahagian. Simple. Kalau soalan tanya annually, satu bahagian yang kita ada. Dan satu bahagian tu adalah nilai yang kita nak gunakan sebagai conversion kita. Okay. Tapi kalau semi-annually, apa maksud semi-annually? Semi tu apa? Semi. Apa maksud semi? Semi tu maksudnya separuh. Betul. Semi tu adalah separuh. Dia sebenarnya dalam bentuk interest ni, dia sebenarnya melambangkan untuk 6 bulan. Every 6 months. Every 6 months ni kalau kita bandingkan dalam setahun ada berapa kali 6 months? Ada berapa kali? Ada berapa kali 6 bulan? Januari sampai Jun tu sekali 6 bulan. Kemudian ada Julai sampai Disember. Bermaksud dia ada 2 kali. Jadi bermaksud kalau pizza ni kita potong 2 lah. Macam mana saya nak potong pizza awak? Ini bukan kelas seni kepada yang baru masuk. Takut nanti awak salah masuk kelas. Ini adalah kelas matematik. Okey. Jadi maksud bila kata semi tu bahagi 2. Jadi bermaksud daripada satu pizza awak yang besar tadi, kita dah bahagikan kepada 2 bahagian. Automatik, ia sebenarnya menjadi 2 bahagian lah. Kalau ada perkataan semi, melambangkan 2 bahagian. Itu yang saya nak masukkan. Okey, bagaimana pula dengan quarter? Quarter tu apa? 1/4 lah. Suku kan? Suku. Jadi kalau suku dalam setahun, dia melambangkan every 3 months. Maksud dalam setahun, ada berapa kali 3 months? Maksudnya ada 4 lah macam kawan awak kata tadi. Ada 4. Iaitu kita bahagi kepada suku. Bila kita bahagi suku pizza kita ni, maksudnya kita ada 4 bahagian. Okay, ni kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Bermaksud kuarter tu adalah melambangkan kuarter. Betul ke saya? Ada R
Kuarta melambangkan 4. Okey. Ni 4. Ini adalah simple ataupun yang benda mudah bila kita boleh gambarkan dalam bentuk bulatan. N2 tu sepenuh 1. Semi tu bahagi 2 jadi 2 bahagian. Kuarta tu 4 bahagian. Kita kira dia punya bahagian tak kira lah dia kecil lagi ke lagi dia besar ke tak sama bahagian ke. Bahagian yang kita perlu itu yang kita ambil kira sebagai nilai M kita. Okey. Jadi bagaimana pula kalau dia kata monthly. Monthly ataupun every month. Compound every month ataupun monthly. Monthly ni kita bandingkan dalam setahun. Dalam setahun ada berapa bulan? 12. 12. 13. Kita 12. Ni. Apakah nilai M ni? Frequency of conversion. Berapa nilai dia berdasarkan adalah bahagian compound tersebut. Okey. Periodic interest rate pula iaitu I. I dekat mana dalam formula? I tu dekat sini. Dekat bahagian ni. I tu adalah rate, interest rate yang asal dalam soalan. Ataupun kalau kita panggil kata mudah, R lah yang kita jumpa dalam soalan tu. Tapi kat sini bagi term dia K. Nak bezakan compound dengan simple. Tapi untuk memudahkan awak, saya bagi tahu yang rate tu. Rate tu, bila kita gantikan dalam formula, dia bukanlah kita gantikan R semata-mata. Kita gantikan di dalam bentuk I. I tu apa? Inilah periodic. Iaitu nilai K ataupun nilai rate bahagi dengan, ingat bahagi dengan apa? Bahagi dengan conversion tu. Nilai conversion ataupun nilai M kita. Penting nilai M ni. Kalau awak salah pilih, pengiraan kita akan jadi salah. Okey, jadi K bahagi dengan M, kita dapatlah nilai I. Dan yang terakhir dalam formula kita ni adalah N. N ni kuasa Jangan ingat dia darab. Jadi mana datang N tu? N tu adalah dari hasil darab conversion kita dengan interest period in the investment period. Bermaksud T kita, tempoh dia. Interest period kita, masa dia yang dalam tahun tu didarabkan dengan conversion, bahagian. Jadi yang ni awak kena ingat lebih ni. Okey, nanti ini dah cukup lebih sebenarnya ni. K bahagi M dan M darab T. Datang daripada mana K? K ni adalah interest rate. Kalau yang lama kita gunakan macam simbol R. Nanti awak keliru ni tak biar lah. Kita guna je lah R. Saya betulkan. Okey, R ataupun rate. Dalam soalan bagi rate dia berapa bahagi dengan conversion dapat nilai I. Dan N ataupun period dia adalah conversion darab dengan tempoh yang ada dalam tahun. Setakat ni awak nampak PRT je kan? Dekat simple awak jumpa P, R dengan T je. Tapi dekat compound dia akan jadi I dengan N. I dengan N tu sebenarnya adalah hasil darab, hasil converting R dengan M. Iaitu R bagi M lah. N pula adalah hasil converting T dengan M. Iaitu hasil darab lah. Itu cara nak tukar dia. Jadilah formula kita S sama dengan P kurungan 1 tambah I kuasa N.